Bab bersegera pergi bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah diiqamatkan untuk sembahyang, fala ta'tuha tas'aun, maka janganlah kamu pergi bersembahyang itu, pergi untuk bersembahyang itu dengan berlari, tetapi pergilah dengan berjalan dalam keadaan tenang. Fama adraktum fasallu, apa-apa yang kamu sempat kamu sembahyanglah, dan apa-apa yang terlepas kamu sempurnakanlah. Abu Dawud berkata, demikian Zubaidi ibnu Abi Dhib, Ibrahim bin Sa'ad, Ma'mar dan Shu'aib bin Abi Hamzah telah meriwayatkan daripada Zuhri, yaitu dengan lafaz wa ma fatakum fa atimmu, dan apa-apa yang telah terlepas dari kamu, kamu sempurnakanlah. Wa qala Ibnu Uyainah 'an az-Zuhri wahdahu, Ibnu Uyainah seorang diri, Ibnu Uyainah sahaja telah meriwayatkan daripada Zuhri, faqdu, kamu tunaikan ataupun kamu qada'kan. Muhammad bin Amr telah meriwayatkan dari Abi Salamah dari Abi Hurairah, dan Ja'far bin Rabi'ah telah meriwayatkan dari A'raj dari Abi Hurairah, yakni dengan lafaz fa'atimmu, kamu sempurnakanlah. Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Abu Qatadah dan Anas, mereka semua telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atimmu, yakni dengan lafaz fa'atimmu, kamu sempurnakanlah. Diriwayatkan dari Abu Salamah dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, pergilah bersembahyang dengan tenang, dan kamu kerjakanlah apa yang kamu sempat, dan kamu qada'lah ataupun kamu tunaikanlah ma sabaqakum, apa yang telah terlepas daripada kamu. Abu Dawud berkata, demikianlah kata Ibnu Sirin dari Abi Hurairah, wal yaqdi, hendaklah dia menunaikan ataupun mengqadha. Begitu juga Abu Rafi' telah meriwayatkan dari Abi Hurairah, dan Abu Dzar ada diriwayatkan daripada beliau fa'atimmu dan waqdu, yakni dengan kedua-dua lafaz itu. Waqtulifa fihi anhu, yakni riwayat berhubung dengan lafaz ini berbeza-beza daripadanya, ini daripada Abu Dzar itu. Bab bersembahyang di masjid 2 kali, yakni dengan berjemaah. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah nampak seorang lelaki yang bersembahyang seorang diri, yakni yang hendak bersembahyang seorang diri ataupun yang sedang bersembahyang seorang diri. Faqala, maka baginda berkata, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha, tidak adakah orang yang akan bersedekah kepada dia ni dengan bersembahyang bersamanya?
Ini bab berjalan ataupun berlari untuk pergi bersembahyang. As-sa'yi itu ada dua makna lah sekurang-kurangnya di sini. Satu, kalau dipakai dengan makna berjalan untuk pergi bersembahyang. Yang kedua dengan makna berlari. Dengan makna berlari. Jadi kedua-duanya boleh pakai. Kedua-duanya boleh pakai. Walaupun dari segi makna, dari segi bahasanya as-sa'yi itu banyak lagi maknanya. Banyak lagi selain daripada itu. Di sini dua itulah hak sesuai. Di antara hak dua tu, hak lebih sesuainya iaitu berlari. Berlari. Apa yang nak Imam Abu Dawud ceritakan, boleh ke tidak seseorang itu berlari pergi untuk bersembahyang? Boleh ke tidak? Ataupun bagus ke tidak seseorang itu pergi dengan berlari, pergi bersembahyang? Jawabnya tak baguslah. Tak bagus sebab dalam hadis ni kita tengok fala ta'tuha tas'aun. Jangan kamu pergi untuk bersembahyang itu dengan berlari. Kita tidak kata dengan berjalan. Sebab kalau kita kata jangan kamu pergi untuk bersembahyang itu dengan berjalan, wa atuha tamshun, dia akan bercanggah pula dengan yang satu lagi tu. Tapi kamu kena pergilah dengan berjalan. Dengan berjalan juga. Jadi apa maknanya? Tidak sesuai. Dengan sebab itulah sa'yi ataupun tas'aun di sini lebih sesuai dipakai dengan makna berlari. Jangan pergi bersembahyang dengan berlari, tapi pergilah dengan berjalan. Berjalan itu pula dengan tenang. Berjalan itu pula dengan tenang. Itu. Apa sebab Imam Abu Dawud buat tajuk lagu ni Dawak Mari Hadis ni? Sebabnya untuk buat benda baik ni kan, dia suruh kita berlomba-lomba. Dia suruh kita berlomba-lomba. Bukan saja buat baik dalam bentuk amal ibadat yang seumpama ini, amalan-amalan yang lain pun dia suruh berlomba-lomba, berdirah. Jadi kalau atas dasar umum hak suruh, perintah suruh berlomba tu, mana kira-kiranya baguslah kalau berlari. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba. Berlomba. Orang yang nak berlomba untuk benda-benda yang seumpama ini, itu pun boleh jadi mengelirukan juga. Jadi kalau suruh berlomba tu, suruh berderahlah, badi derahlah. Dari satu segi kita tengok pada ayat tu nampak macam suruh cepatlah. Nak suruh cepat ni dengan hungar lah kita kata. Salah satu caranya. Itu satu ayat. Satu lagi ayat, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Fas'au. Dia guna perkataan sa'yu. Apabila disuruh untuk sembahyang jemaah pada hari jemaah tu, kamu bersegeralah. Jadi fas'au tu ada dengan makna berlari? Tidak dengan makna berlari, tetapi dengan makna bersegera. Bersegeralah, cepat-cepatlah. Hal ni pun di sini berjalan di sini. Tidak dengan makna berlari. Paling tinggi berjalan dengan segera sikit. Tapi segera pun jangan sampai tidak ada sakinah, ketenangan, tidak ada. Jangan sampai begitu. Sebab apa? Sebab baru ni pun kita sudah jumpa dah yang seumpama ini, iaitu satunya kita berlari tu kita nak gap dia, nak pahala banyak. Dah kalau kita boleh dah pahala tu, baru ni kita sudah jumpa dah minggu baru ni. Maknanya kalau dah setakat mana hak dah dengan tu iman, dah dikira boleh pahala jemaah juga. Pahala tu boleh juga.
Tidak ada kelebihan itu pada berlari. Kalau kita berjalan biasa pun, siapa tu sekat mana hak kita dah, kira boleh pahala jemaah juga. Jadi nak apa berlari? Tak ada maksud lah berlari. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW larang tu, dia tak buat lagu tu, mana tak molek lah. Tidak mana kata benda yang baik ni molek berlari belakang, unggal belakang, tidak. Ini tak termasuk dalam hak tu, tak termasuk dalam hak tu. Maksud kata berlomba-lomba pun bukanlah maknanya suruh munggah, suruh lari, tidak. Pergi dengan tenang. Pergi dengan tenang. Jadi Imam Abu Daud nak cerita di sini, as-sa'yi kita tidak boleh pakai dengan makna berlari. Walaupun ada dari segi bahasanya as-sa'yu itu dengan makna berlari. Sebab makna berlari itu tak sih sini. Ada dengan makna berlari, misalnya dalam ayat wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Yas'a itu makna berlari. Tapi sini tidak dengan makna tu. Kita tahu mana tidak dengan makna tu. Nabi SAW laranglah, jangan kamu datang tas'aun dengan berlari. Tapi kamu kena pergi, kena mari, ataupun pergi dengan berjalan dalam keadaan tenang. Itu dia nak ceritanya, perkataan sa'yu jangan kita keliru. Kalau ada di dalam ayat Quran, ada dalam hadis-hadis, memang tak serupa makna dia tu, tak serupa. Di sini bukan dengan makna berlari, tak boleh makna berlari, tak boleh berlari. Tak boleh berlari tu dalam keadaan tidak ada ketenangan, tak nampak tenang. Tapi kalau berjalan derah sikit tu tak apa, derah sikit tu tak apa. Walau bagaimanapun ada disebutkan bahawa Sayyidina Umar berjalan cepat, ada berjalan cepat untuk pergi dapatkan sembahyang. Bila dia dengar orang sudah iqamat, dia duduk di baqi, dia cepat-cepat jalan. Maknanya perjalanan yang cepat-cepat tu tidak bercanggah dengan hak larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Hak tak bolehnya berlari, unggal. Tapi kalau berjalan cepat tu tak apa. Itu tidak termasuk dalam hilang sakinah itu. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan kalau berlari-lari anak, tu dia nak kau naik lah. Kalau berlari-lari sikit itu pun tidak hilang lagi sakinah yang dimaksudkan di sini. Kau tak bolehnya lari pecuk tu. Gitu. Mengikut demo ni lah, mengikut dia lah. Ada pun orang yang kata tak boleh berlari lagu tu pun tak boleh juga. Dia tak pakai lah. Hak kebanyakannya pakai iaitu berjalan mengikut hadis ni, berjalan dengan waqar, dengan sakinah. Dengan sakinah. Sebab apa? Sebab baru ni kita sudah jumpa ada hadis baru ni, iaitu sesiapa yang pergi dengan maksud nak pergi sembahyang serupa dengan dia dalam sembahyang. Maknanya dia dapat pahala tu. Tak apalah. Lepas tu dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Sini ni jadi masalah besar, punca khilaf yang besar di antara mazhab-mazhab dalam Islam ni. Dia puncanya daripada hadis ni. Jadi beza pendapat tu. Dan Imam Abu Daud pun ayat ni, wa ma fatakum fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Lepas tu dia ayat orang ni ayat dengan faatimmu belaka. Hanya Ibnu Uyainah seorang je dia kata faqdu. Apa yang terlepas tu
kamu faqdu, kamu qada'kan. Kamu qada'kan. Itu kalau nak kira dari segi lafaz walaupun boleh lagi dengan makna lain, kamu tunaikan boleh juga. Qada' itu dalam bahasa Arab tidak semestinya dengan makna qada. Sebab kita semaya qada di luar waktu tu tak mesti gitu. Tetapi hak lebih sesuainya dengan makna qada lah, benda hak terlepas dah. Hak terlepas dah. Jadi Imam Abu Dawud mari riwayat orang ni nak cerita beza tu riwayat ni. Bahkan riwayat yang kedua daripada Abu Hurairah tu dia kata fasallu ma adraktum waqdu ma sabaqakum. Jelas juga sini. Jelas juga. Iaitu kamu qada'kan mana yang telah terlepas daripada kamu. Kamu qada'kan mana yang telah terlepas daripada kamu. Sini punca khilaf besar lah ni. Besar. Jadi kesimpulannya kita nak rayak dulu ni secara umum. Dia kalau seorang tu pergi semaya tu imam sudah lepas dah 2 rakaat. Maknanya dia dah dengan 2 rakaat akhir. Jadi hak 2 rakaat akhir tu bagi dia, bagi hak baru mari saat ni tu. Bagi hak baru mari tu. Masbuk lah kita kata. Hak baru mari saat ni. Merupakan semaya awal semaya dia ke merupakan akhir. Hak bagi tu imam dengan orang-orang hak dah daripada awal tu tak memanglah hak tu 2 rakaat akhir lah. Itu dah. Hak tu 2 rakaat awal tu mula-mula tu dah berlaku. Ni dia tak ada 2 rakaat yang pertama. Hanya ada 2 rakaat hak akhir misalnya. Ataupun 1 rakaat akhir tak kira lah mana setakat mana hak dah lah. Jadi hak dia dah tu dikira hak belakang ke akhir semaya dia ke awal semaya dia. Situ benar. Dia apa yang jadi khilaf ni hadis. Kalau kita ngaji hadis kita tahu ni orang yang mengatakan fa'atimmu bermakna dia menganggap orang tadi walaupun bagi imam, bagi hak semaya dengan tu imam daripada awal tu itu 2 rakaat yang akhir, bagi dia 2 rakaat yang awal. Itu makna fa'atimmu. Asal tu je benarnya. Asal dia nya. Yang kedua bagi orang yang mengatakan ada salah lagi golongan, dia kata hak 2 yang akhir ni 2 yang akhir bagi dia, bukan awal bagi dia. 2 akhir bagi dia seperti mana 2 yang akhir bagi tu imam dengan hak daripada awal. 2 hak akhir bagi dia. Bermakna hak selepas tu dia tambah hak 2 hak awal. Hak sudah terlepas. Dia pegang mana? Faqdu. Faqdu tu sah. Lepas tu waqdu ma sabaqakum. Ma fatakum faqdu. Ataupun hak ni waqdu ma sabaqakum. Adalah riwayat yang kedua malam ni kita baca. Jadi ada 2. Jadi waqdu ma sabaqakum dipegang oleh orang-orang yang mengatakan 2 rakaat yang akhir itu bagi orang lewat siapa tu itu adalah 2 rakaatnya yang akhir. Bermakna bila dia tambah 2 lagi tu 2 yang awal bagi dia. Apa maknanya? Apa maknanya gitu? Kita tak apa-apa. Tapi gini. Kita boleh faham selalu kalau kita tengok ni boleh faham selalu. Misalnya mazhab Syafi'i ni dia pakai lagu mana? Kita kena tengoklah kalau kita duduk buat skala orang ramai duduk buat lagu mana. Kalau tahiyat kan dia dah 2 rakaat akhir ke ni. Bila tu imam tahiyat akhir tu dia duduk supaya tahiyat akhir ke supaya tahiyat awal. Situ yang benar. Jika dia duduk supaya tahiyat awal kan bermakna itu 2 rakaat yang awal bagi dia. Gitu dah. Mudah dah. 2 rakaat yang awal bagi dia mengikut mazhab Syafi'i. 2 rakaat yang awal bagi dia. Bila 2 rakaat yang awal, makna dari segi perbuatan pun sebagai 2 rakaat yang awal lah. Misalnya tahiyat sana ni, duduk sebagai tahiyat awal bukan sebagai tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir ni waktu ambil kaki ke bawah tu, ke bawah betis tu. Ni tidak. Yang duduk sebagai tahiyat awal. Tu imam dengan orang-orang hak dah sejak awal tu memanglah 10 rakaat akhir, 10 tahiyat akhir lah. Duduk kedudukan dia tu.
Dari segi baca gapo pun, baca hak tahiyat akhir lagu mana? Kama sallaita ala tu gapo semua tu bacalah tu. Tapi bagi orang yang duduk pada 2 rakaat yang awal, bagi dia mana ada baca tu semua tu. Dia tak baca lah. Mana dari segi akwal dan af'alnya seperti orang yang berada pada 2 rakaat awalnya. Mana tak ada baca tu. Tu dia. Tu beza dia. Bagi orang yang mengatakan hak ni 2 rakaat akhir bagi dia, 2 rakaat akhir bagi dia, maknanya dia kena buat sepotong imam baca belakang lah. Kama sallaita tu apa ada belakang, lepas tu duduk sepotong ayat akhir. Bukan dari segi baca saja, kedudukan tu pun sama juga. Bila 2 rakaat akhir, bila dia bangun pula tu, itu adalah 2 rakaatnya yang pertama yang sudah terlepas. Bila 2 rakaat yang pertama, mana kena baca Fatihah, kena baca surah lah. Kena baca surah sebab ini 2 rakaat yang pertama bagi dia, bukan 2 rakaat yang akhir. Kalau 2 rakaat yang akhir tak ada dah baca surah tu. Bagi orang yang mengatakan ini adalah 2 rakaat yang pertama dia, bila dia bangun nanti tak baca dah lah apa nama ni surah ke apa tu, tak baca sebab 2 rakaat akhir. Bagi dia, dia duduk mana? Beza sini punca dia. Wa ma fatakum fa'atimmu, hak tu wa ma fatakum faqdu, tu ya beza. Duduk situ. Orang ni golongan ni pegang dengan ni, golongan ni pegang dengan ni. Apa-apa yang terlepas tu fa'atimmu, kamu sempurnakan. Sempurnakan itu maknanya tak habis lagi. Mana hak akan datang tu adalah 2 rakaat yang akhir tu lah. Hak 2 dia buat ni adalah yang pertama. Itu makna fa'atimmu, kamu sempurnakan. Sempurna ni tak habis lagi lah. Itulah orang panggil sempurna. Sempurnakan. Mana 2 baru sudah, tambah 2 lagi. Itu baru sempurna. Maknanya hak 2 lagi ni memang apa ni bukan terlepas dah. Bukan terlepas dah hakikatnya bagi dia tu. Tidak terlepas. Itu makna fa'atimmu, sempurnakan. Tapi kalau kata faqdu, mana kamu qadakan, bermakna ini 2 rakaat yang akhir. Hak lepas tu lepas dah lah. Lepas. Itu makna faqdu. Jadi kamu bangun semula tu tambah 2 rakaat itu sebagai qada. Sebab apa kamu terlepas tadi? Sepatutnya kamu dah dengan tu imam. Kamu tak dah tu. Hak dahnya apa dia? Iaitu 2 rakaat yang akhir dengan tu imam. Itulah juga 2 rakaat yang akhir bagi kamu. Bila 2 rakaat akhir, 2 rakaat awal sebelum tu pada tu tak tunai. Orang panggil muka lepas dah. Qada lah. Itu dia kata, tu dia. Faqdu tu muncul dia mari situ. Lepas tu salah, tidak salah. Kedua-duanya boleh. Boleh. Tak ada jadi masalah. Kedua-duanya boleh. Cuma nampaknya kita nampak sini Imam Abu Daud dia mentarjihkan golongan yang pertama yang mengatakan fa'atimmu. Sebab apa? Dia buat mari riwayat ni banyak ni, kebanyakannya yang menyebutkan fa'atimmu. Bahkan dia kata hak sebut faqdu ni Sufyan bin Uyainah seorang aja. Sufyan bin Uyainah seorang aja di antara anak murid Zuhri. Anak murid Zuhri ni kan ramai ni. Ini dia kata hak sininya Yunus ambil daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lepas tu Imam Abu Daud kata qala Abu Daud. Tu qala Abu Daud tu sama pun bila dia kata qala Abu Daud tu dia nak cerita dari segi seni yang terdapat dalam sanad dia tu. Iaitu dia nak ayat lagi. Anak murid Zuhri nya bukan Yunus tu seorang aja. Zubaidi, Ibnu Abi Dhib, Ibrahim bin Sa'ad, Ma'mar, Syu'aib bin Abi Hamzah, semuanya meriwayatkan daripada Zuhri dengan lafaz fa'atimmu. Hanya seorang aja anak murid Zuhri ni namanya Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, dia kata faqdu. Dia kata faqdu. Lepas tu kalau riwayat orang lain pula, Muhammad bin Amr meriwayatkan dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah, dan Ja'far bin Rabi'ah meriwayatkan dari A'raj, dari Abi Hurairah. Dalam riwayat dia ni pun fa'atimmu juga. Bila kita kata fa'atimmu ni makna demon ni puak-puak ni dia anggap hak 2 rakaat hak dah dengan tu imam tu 2 rakaat akhir tu adalah 2 rakaat yang pertama bagi orang hak baru mari, bagi masbuk tu. Itu maknanya. Imam Abu Daud nampak condong kok tu. Dia kata semua. Ibnu Mas'ud meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Qatadah dan Anas
Ni semua sahabat ni, pokok yang disebut ni semua kata fa'atimmu. Maknanya kuatlah balik orang yang mengatakan orang yang dah 2 rakaat tu, hak akhir tu adalah 2 rakaat pertamanya. Kuat. Pasal apa? Ramah ni beriwayatkan. Tetapi seperti mana biasa Imam Abu Daud ni dia nak mari sebelah. Dia mari lagi. Ada juga riwayat daripada Abu Hurairah, Sa'ad bin Ibrahim meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Tadi apa ni Imam Abu Daud kata Muhammad bin Amar meriwayatkan dari Abi Salamah. Mana Abu Salamah? Hak ni pun riwayat yang kedua. Abu Salamah juga, tapi ada murid lain, Sa'ad bin Ibrahim. Hak tadi anak murid Abu Salamah, Muhammad bin Amar. Dari riwayat dah tadi, anak murid tu. Apa ni anak murid Abu Salamah Muhammad bin Amar. So lagi riwayatnya daripada Abu Hurairah juga, tapi bukan Abu Salamah, A'raj. Kemukakan riwayat ni. Daripada A'rajnya siapa ambil? Ja'far bin Rabi'ah. Ini semua ni sebut fa'atimmu. Tetapi di antara anak murid Abu Salamahnya iaitu Sa'ad bin Ibrahim, dia meriwayatkan waqdu ma sabaqakum, yang serupa dengan Sufyan bin Uyainah tu dari segi maknanya. Dari segi makna hadis, lafaz tak sama, makna hadis tu sama. Yang ni dikatanya sebagai qada tu. Makna orang yang dah 2 rakaat akhir dengan tu imam tu, 2 rakaat tu adalah 2 rakaat yang akhir juga bagi dia, serupa dengan tu imam. Hak dia bangun pula tambah 2 rakaat lagi, tu qada tu orang panggil. Berdasarkan hadis inilah waqdu ma sabaqakum. Imam Abu Daud nak ceritanya ya jadi khilaf ni ada 2 macam riwayat ni. Hak ni walaupun tidak ramai tapi ada juga. Ada juga dan kuat juga. Sama-sama kuat. Cuma dari segi banyak riwayat ni, banyak hak ni hak kata fa'atim. Tapi bukan bermakna hak ni tidak kuat. Kuat juga. Kuat juga. Qala Abu Daud, Abu Daud kata, begitu juga kata Ibnu Sirin. Jadi anak murid Abu Hurairah bukan Abu Salamah seorang, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin meriwayatkan wal yaqdi, serupa dengan waqdu, serupa dengan faqdu tadi dari segi makna dia. Hendaklah dia mengqadhakan apa yang telah terlepas daripada dia tu. Hendaklah dia mengqadhakan apa yang telah terlepas daripada dia. Kan dia tak ada ke 2 rakaat yang pertama tu. Jadi qadha tu hak tak ada nak mana? Hak 2 rakaat yang pertama. Apa jadi 2 rakaat yang kedua pula nya hak akhirnya 2 rakaat yang pertama lah. Hak dia ada tu 2 rakaat akhir atas dasar ni. Jadi hak dia tambah lepas pada bui salam tu imam bui salam 2 rakaat yang pertamanya baru qadha ke panggil. Itu makna baru qadha. Jadi waqdu ma sabaqakum. Dia nak cerita di sini ramai juga alik ni pun. Jadi mutabik di setiap peringkat tu ada banyak juga. Meriwayatkan daripada Abu Hurairah lagu tu. Wa kadza qala Abu Rafi' an Abi Hurairah. Begitu juga kata Abu Rafi' daripada Abu Hurairah. Maknanya dengan lafaz qada tu juga. Tetapi daripada Abu Zar ada diriwayatkan 2 macam. Anak-anak murid Abu Zar ada 2 macam meriwayatkan daripada dia. Ada yang kata fa'atimmu, ada yang kata waqdu. Jadi apa tujuan Imam Abu Daud cerita? Dia nak ceritanya kedua-duanya ada. Tetapi kalau kita tengok hak ni lebih ramai. Dan hak ni anak murid ni ada hak belah bagi, hak ni tidak belah bagi anak murid ni. Gitu. Hak ni kan Abu Dzar ada yang kata dia riwayat gini, ada yang kata riwayat lagu ni tak serupa. Ada pun yang pertama tadi tidak serupa, lafaz dia pun serupa, bukan sekadar makna dia saja serupanya, tetapi lafaz dia serupa. Hak ni hak yang kedua ni walaupun makna dia serupa tetapi lafaz dia tak serupa. Itu satu kekurangan dah. Yang kedua ada khilaf pula tu di antara anak-anak murid tu. Misalnya riwayat daripada Abu Hurairah, Abu Salamah ni kata waqdu ma sabaqakum. Sedangkan Abu Salamah juga anak murid dia Muhammad bin Amr kata atimmu. Tu tak serupa tu. Apabila tak serupa tu kurang kuat. Itulah kaedahnya dari segi penilaian hadisnya dia kira kurang kuat. Jadi Imam Abu Daud secara tidak langsung nak ceritanya sini, hak yang kedua ni walaupun kuat juga boleh buat hujah, tapi kalau nak banding dengan hak yang pertama tadi lebih kuat yang pertama. Mana kalau nak pandai dari sudut seni hadis lah, dari sudut riwayat, dari sudut gapo tu memang lebih
yang pertama. Tetapi syarih ni kitab ni Badlul Majhul, dia kata sebab dia ni golongan yang kedua, dia ni golongan yang kedua. Imam Abu Hanifah menganggap orang hak tadi, kes macam tadi tu, dia masuk dalam 2 rakaat yang akhir bagi dia. Supaya dengan tu imam hak akhir, dia pun akhir, maknanya dia pakai hak yang kedua. Jadi tadi Imam Abu Daud kata dalam sekian ramai anak murid Zuhri ni, Sufyan bin Uyainah seorang je hak sebut faqdu je. Jadi orang lain kajilah pula, fikir-fikir, tengok dia katakan ni, wa da'wal musannif bi anna ibn Uyainah an az-Zuhri mutafarrid fi lafz faqdu ghairu sahih. Tak betul. Abu Daud kata dalam kalangan anak murid Zuhri itu Ibnu Uyainah seorang saja. Tak betul tu. Tak betul. Sebab apa tak betul? Fa innal Imam At-Tahawi akhraja bi sanadihi 'an al-Laits qala haddathani Ibnu al-Had 'an Ibn Shihab 'an Abi Salamah fa dzakara bi isnadihi mithlahu ghaira annahu qala faqdu. Fa thabata bi hadha anna Ibn Uyainah ghairu mutafarrid fi riwayat hadha al-lafz 'an Ibn Shihab. Dia kata gitu. Imam Tahawi dengan sanad dia sampai kepada Laits. Laits ambil daripada Ibnul Had. Ibnul Had ini anak murid Imam Zuhri juga. Serupa dengan orang lain. Lepas tu atas pada Ibnu Syihab, Abi Salamah hak tadilah sebut sanad serupa itulah. Dia ni juga menyebutkan faqdu, bukan fa'atimmu. Maknanya dia sebut serupa dengan Ibnu Uyainah. Mana di antara anak murid Imam Zuhri ni ada 2 orang lah, bukan seorang lah. Supaya Imam Abu Daud kata wahdahu tadi. Wa qala Ibnu Uyainah 'an az-Zuhri wahdahu. Dia saja. Dia seorang. Tidak seorang. Ibnul Had ada seorang lagi. Ibnul Had ni anak murid Zuhri juga. Dia pun serupa dengan Ibnu Uyainah kata faqdu. Kalau lagu tu kuat jugalah. 2 orang. Tapi 2 orang hak tu 2 orang. Tidak ramai lagi. Lebih ramai. Cumanya tidaklah kata mutafarrid. Mutafarrid ni seorang. Seorang ni kurang sedap kalau dalam hadis ni. Walaupun orang tu dia orang kuat pun, kalau dia seorang dia jadi kurang kuat. Tapi kalau 2, sudah kuat dah tu. Kuat dah tu. 2 sudah kuat dah. Sehingga kalau satu orang ni kan, kalau ulama hadis kata dia ni majhul, tidak dikenali. Apa makna kata majhul? Maknanya tak ada 2 orang meriwayatkan daripada dia. Kalau ada pun seorang aja. Duk cari-cari, cakap-cari tak jumpa. Seorang tu je ada riwayat daripada dia. Itu majhul lagi. Tidak hilang lagi jahalah dia. Dia masih lagi tidak dikenali lagi mengikut ulama hadis. Kalau lagu tu. Tapi kalau 2 hilang dah. Dia tidak majhul lagi. Dia tidak majhul lagi. Itu kaedah. Tapi kalau seorang masih lagi. Ini makna nak ayat sini 2 ni. Bila 2 kuat dah lah. Lepas tu Sufyan bin Uyainah ni bukan calon-calon orang dia ni. Orang besar. Tambah pula dengan Ibnul Had, anak murid Imam Zuhri. Jadi dia nak ceritanya sini tidak mutafarrid. Zuhri ni tidak mutafarrid seperti Imam Abu Daud kata tu. Lepas tu kita kata Imam Abu Daud benar ni, tak kira tak tahu. Orang kemudian nak kata tak? Maulana Khalil Ahmad Saranpuri ni pengarang syarah Abu Daud ni lah. Dia kata dakwaan musannif tu tak betul. Orang ni dia kata Imam Abu Daud pernah kata. Kita tak boleh lah. Kalau orang ngaji hadis, kalau nak waktu ni siapa? Tak ada kerja lah. Tak boleh lah. Dia kena tak kira siapa pun hujah waktu hendak. Jadi di sini dia boleh kemukakan hujah. Dalam riwayat Imam Tahawi ada. Dia telah kemukakan hujah dalam riwayat Imam Tahawi ada. Lepas tu Imam Abu Daud dia tidak tahu segala-galanya. Betul dia orang besar. Sayyidina Abu Bakar tu di kalangan sahabat ni kan, dia anggap dia ni hak paling alim. Tapi ada hadis hak dia tak tahu. Bila seorang nenek pergi tanya dia, lah mana ni saya boleh terima ke pesaka cucu. Dia kata
Setahu dia tak boleh. Nanti dulu lah kata dia. Bincang-bincang tanya orang lain, sahabat lain. Oh ya, Mughirah bin Syu'bah. Boleh dia kata. Maknanya ada juga dia tak tahu. Besar mana orang pun. Apa Imam Abu Daud? Ya, dia royak setakat dia tahu. Dia tidak berdusta, dia tidak nak susuk. Setakat dia tahu. Setakat dia tahu seorang ni Ibnu Uyainah. Dia royak apa tu. Tapi bagi kita kena bersikap terbuka lah. Tak boleh kata apa dia ni, siapa nak lawan Imam Abu Daud. Tak boleh, muka kitab ada ke tu. Dia bukan kata gitu, dia kata dalam kitab Imam Tahawi. Balik tengok lah. Kita tak boleh nak kata apa nak lawan dengan Imam Abu Daud. Tak boleh kata lagu tu. Sebab dia royak ni dengan hujah. Dia mari dalil dalam kitab Imam Tahawi, sanad dia lagu ni. Jadi kita kena pakar, kena terima. Itu cara orang mengaji hadis. Tak apalah. Kalau siapa-siapa ada kitab Badrul Majud ni boleh tengok. Sebab dia royak bukan hak tadi secara kasarnya dua, terbagi kepada dua pendapat saja. Sini dia royak ada 5 pendapat. 5 pendapat. Dia sudah bahada sikit pada muka surat 168. Tapi sini rekah sikit. Dalam muka surat 172, situ panjang. Situ panjang. Boleh tengok situ. Dia kata hasil daripada perbezaan faham terhadap dua hadis tadi. Jadi ulama berbeza pendapat, pecah kepada 4 pendapat. Yang pertama, hak 2 rakaat akhir tu, kalau kita andaikan 2 rakaat akhir itulah mudahnya, mudah nampak sikit. Adalah sembahyangnya yang pertama, adalah 2 rakaatnya yang pertama. Dan dia menambahkan atas sembahyang dia tu. Jadi bila tu imam beri salam tu, dia sembahyang tu sembahyang terulah. Mana hak yang ketiga dan yang keempat, itu makna baniyan alaihi fil af'al wal aqwal, yakni pada perbuatan dan pada ucapannya. Jadi apa yang orang ucapkan pada rakaat yang ketiga, pada rakaat yang keempat, dan apa yang orang buat pada rakaat tu lagu tu lah. Sebab apa hak dia dan dengan imam itu adalah 2 rakaat yang pertamanya. Kalau kita andaikan 2 rakaat lah hak dia dan, maka itu yang pertama bagi dia. Maknanya bila dia bangun pada rakaat yang ketiga tu, dah hak 2 tadi yang pertama, hak yang ketiga tu tak ada lah nak baca surah ke apa, tak ada. Tak ada. Lepas pada tu dari segi baca derah kau tidak? Tidak baca derah dah. Bukan rakaat yang ketiga. Tidak baca derah, itu ada beza belakang lah tu. Lepas pada tu pada rakaat yang keempat, tahiyat akhir adalah kama sallaita, ada belakang dengan doa dengan kau. Hak tadi ketika sekali dengan imam tu dia tak baca, dia senyap. Kalau hak mengikut mazhab Syafi'inya, Allahumma salli ala Muhammad, sekat tu. Sebab seperti rakaat yang kedua, tahiyat yang pertama, maksudnya tahiyat yang pertama tu lagu mana? Sekat tu baca. Jadi tu imam baca panjang pun dia tunggu, tak boleh. Pasal tunggu salam je lah, untuk nak bangun dia tunggu, tapi tak ada baca. Sebab apa? Itu adalah rakaat yang kedua bagi dia. Hak akhir tu baru baca. Ini yang pertama. Siapa dia hak berpendapat begini?
wa huwa qaulu Syafi'i wa Ishaq wal Auza'i. Di kalangan imam-imam besar ni Ishaq, selain daripada Syafi'i, Ishaq dan Auza'i. Dan ini juga mazhab yang diriwayatkan daripada Ali, Ibnul Musayyab, Hasan, Atha, Makhul dan Makhul. Ini di kalangan sahabat dan di kalangan tabi'in. Ramai yang berpendapat begini. Dan ini juga satu riwayat daripada Malik dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ini dalil mereka nya seperti kita kata tadi lah, wa ma fatakum fa atimmu. Sebab apa? Lafaz itmam itu memberi makna tak habis lagi. Hak 2 rakaat dia dan dengan tu imam tadi, dia tak habis lagi, muka dia baru 2 yang pertama. Itu makna sempurnakanlah, sebab tak habis lagi. Hak 2 lagi tu apabila buat hak 2 lagi tu baru sempurna. Kalau tidak, tak sempurna. Sebab dia suruh sempurna, bukan dia suruh qadha. Tak ada qadha apa, suruh sempurna. Sempurnakan maknanya hak 2 tu tak buat lagi, hak 2 lagi. Itulah alasannya. Lagi diriwayatkan oleh Baihaqi Anil Harith an Ali radhiyallahu anhu, ma adrakta fahuwa awwalu salatik. Apa yang engkau sempat dapat dengan Tok Imam itu adalah bahagian sembahyang engkau yang pertama, yang mula-mula. Itu dalam riwayat. Tapi riwayat ini tidak kuat, dhaif. Pasal itu riwayat Harith daripada Ali itu. Harith al-A'war. Dia ni seorang Syiah besar ni. Tak kuat. Tapi dia tak ada sebut sini, dia sebut gitu. Lepas lagi wa an Ibn Umar bisanadin jayyid. Ni dia sebut bisanadin jayyid. Hak tadi riwayat Baihaqi tu dia tak sebut apa-apa. Dia kira tahu dah lah tu. Kalau orang ngaji hadis dia tahu siapa-siapa tu. Hak ni daripada Ibn Umar ni. Hak tadi dia riwayat daripada Ali gitu saja. Dia riwayat daripada Harith, riwayat Baihaqi daripada Harith daripada Ali. Apa perlu ayat tu? Adalah tu, ada benar lah tu. Hak salah lagi ni tidak. Wa an Ibn Umar bisanadin jayyid. Dia tak sebut bawah pada saya Ibnu Umar tu. Dia sebut bisanadin jayyid saja. Hak tadi dia tak kata sanad dia lah ke mana-mana, tapi dia sebut padahal tu dia kira. Padahal tu. Yang kedua, yang pendapat yang kedua iaitu orang tadi, kes tadi juga kita ambil, kes tadi juga orang hak dah 2 rakaat akhir dengan tu imam, itu adalah sembahyangnya yang permulaan, tetapi nisbah kepada perbuatannya, dari segi perbuatan saja, bukan dari segi ucapan, dari segi perbuatan. Maknanya kalau tu imam duduk tahiyat akhir, dia baru tahiyat awal, tu dari segi perbuatan dia tu kena duduk seperti tahiyat awal lah. Tapi dari segi ucapan tidak. Dari segi ucapannya, bila tu imam tu baca Fatihah kan, habis dia baca Fatihah juga. Lepas pada habis baca Fatihah, dia baca surah. Sebab ini adalah 2 rakaatnya yang pertama. Bila 2 rakaatnya yang pertama, kena baca surah. Tetapi dari segi perbuatan tidak. Dari segi perbuatan tidak. Ini pendapat Malik. Ibnu Battal kata, ini ambil daripada Malik ni, dia kata hak mana hak seseorang itu dah, itu adalah bahagian pertama sembahyangnya, cuma dia kena qada seperti apa yang telah terlepas daripada dia, daripada qiraat, baca baca Ummul Quran dan surah, kena baca tu. Kena baca. Maknanya gitu. Yang ketiga, hak dia dan tu adalah bahagian sembahyangnya yang pertama, adalah bahagian sembahyang dia yang pertama, illa annahu yaqra'u fiha bil hamd wa suratin ma'al imam. Tapi dia kena baca alhamd dan surah bersama dengan imam. Apabila dia bangun pula untuk qada tu, dia baca qada bil hamd saja, kerana itu adalah akhir sembahyang dia. Ini pendapat Muzani dan Ishaq dan Ahlu Zahir. Begitu. Yang keempat,
Ini adalah bahagian akhir semaya dia, dan dia mengqadhakan perbuatan dan ucapan sekali, semua sekali. Mana hak dia tambah selepas tu imam beri salam tu sebagai qadha hak terlepas. Qadha hak terlepas. Mana rakaat yang pertama dengan rakaat yang kedua tu sebagai qadha. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat ni. Sufyan, Mujahid, Ibnu Sirin, ramai lagi yang dia sebut. Di antara sahabatnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibrahim An-Nakhai, dan lain-lain lagi. Dia pegang dengan ma fatakum faqdu tadilah. Lepas tu dia ada sebut pula pendapat yang kelima. Ini dikaitkan dengan Imam Muhammad, anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Dia ni masbuk, dia qadha semaya dia hak awal hak terlepas dari segi bacaan. Tetapi bahagian akhir dia dari segi tasyahud. Dari segi tasyahudnya itu adalah bahagian akhir daripada semaya dia. Ini yang disebutkan dalam Badlul Majhud ni. Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis itulah. Fasallu ma adraktum waqdu ma sabaqakum. Ada dalam riwayat yang lain. Waqdu ma sabaqakum. Waqdu ma sabaqakum, dan kamu qadhakan apa yang inilah hak kita baca dalam riwayat Abu Daud ini. Kamu semayalah apa yang kamu dan kamu qadhalah ma sabaqakum, apa yang telah terlepas daripada kamu. Hak terlepas, sebab terlepas itulah qadanya, sebab terlepas. Hak dua rakaat yang pertama tu terlepas daripada dia, sebab tu dia suruh qadha. Qadha dengan makna qadha sungguh, bukan dengan makna tunaikan, tidak, dengan makna qadha sebab terlepas. Sebab dia sebut sabaqakum. Sabaqakum tu makna telah terlepas daripada kamu. Dia pegang dengan itu lah. Jadi masing-masing dalam perkara ni ada hujah lah. Ada hujah. Itu perkara pertama. Perkara yang kedua berkait dengan hadis ini, iaitu lafaz ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Situ lafaz hadis ni juga dia jadi punca kepada khilaf yang kedua, iaitu hak mana ma adraktum, hak sebanyak mana. Ma tu dengan mana apa-apa hak kamu dah dengan tu iman. Fasallu, kamu semayalah. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh semaya? Sebab dia kira kita dapat jemaah juga. Maknanya hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebab siapa semaya jemaah tu dapat pahala 25 atau 27 tu, memang kalau dah dengan mana-mana bahagia semaya tu iman, dia akan dapat. Itu makna ma adraktum fasallu. Tidak kata bila kamu tak ada dengan rokok tu iman ni, akhir ni kamu tak usah semaya lah, nanti semaya seorang. Kalau kamu semaya pun tak boleh dah pahala jemaah tu. Tidak lagu tu. Mana dari segi pahala tu dapat, selagi tu iman tak bui salah, boleh lagi pahala jemaah. Itu makna Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh tu. Apa-apa yang kamu dah, kamu semaya. Tak kira dah sebelum salah, semaya juga. Kamu dapat dah pahala semaya jemaah tu. Hak 27 ataupun 25. Dan kalau dapat juga, apa lebihnya orang pergi daripada awal lagi? Dah takbiratul ihram dengan tu imam, kalau lagu tu tunggu hak ujung lah dapat serupa juga. Tidak. Sebab sebelum pada ni lah kita sudah bincang dah 27 ataupun 25 yang diperolehi orang yang dah daripada awal lagi dengan tu imam dia ni, hak sempurna 27. Hak sempurna. Hak ni 27 juga tapi tidak sempurna. 27 juga tapi tidak sempurna. Sebab kita kata hak ni boleh berah juga, hadiah berah juga. Hak ni pun hadiah berah juga, tetapi mutu berah tu, kualiti dia tu tidak sama. Berah juga boleh. Tidak kata galai tak, berah juga. Tetapi berah tu kan tidak serupa. Hak ni grade 1, grade A lah, B lah, macam-macam ada grade.
Gitu. Bukan makna serupa 100%, tidak. Pada sebutan sahaja serupa, iaitu boleh 27. Tetapi hakikatnya tidak sama. Tidak sama. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, berkait dengan hal ini juga. Sinilah hadis ini juga yang menjadi punca kepada khilaf ulama dalam hal semaya jemaah. Kalau hak semaya kau lain tu tak apalah, hak tu tak ada khilaf lah, boleh katakan. Kalau dia hanya dah di akhir sebelum tu imam tu beri salam lah, kita kata apabila dia bangun lepas pada tu imam beri salam tu, dia akan semaya 4 rakaat lah. Semua kata lagu tu, hak tu tak ada khilaf. Cuma kalau semaya jemaah, kalau semaya jemaah lagu mana? Dia ada khilaf lagi. Khilafnya lagu mana? Kalau mengikut Imam Syafi'i, hak biasalah kalau kita tengok sini orang duduk buat lagu mana? Kalau tak ada rokok rakaat yang kedua, tak ada dengan tu imam, dah tu dah iktidal dah. Katakanlah, maka dia kena tambah zuhur, jadi 4 rakaat. Jadi 4 rakaat. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak. Kalau selagi dah dah tu tak kira. Supaya hak sanilah, ma fatakum fa'atimu, apa-apa hak kamu terlepas kamu sempurnakan. Jadi kalau hak semaya jemaah 2 rakaat lah tambah. Walaupun dah tu sebelum tu imam tu beri salam, pada ketika tu baru dah. Jadi hak dia bangun 2 rakaat juga, bukan 4. Yang ni sebagai semaya jemaah juga. Selagi dah itu semaya jemaah, tidak tambah 4. Tidak tambah 4. Sebab apa? Supaya kita maklum dah lah, dia Imam Abu Hanifah, Imam Malik ni dia lebih banyak, dia kira semaya jemaah ni satu, dia kira satu. Sebab itulah kalau pergi semaya tadi kan, belakang tu imam tu kalau dah 2 rakaat akhir, dia kira dia pun akhir jugalah. Dia kira hilang dia tu. Hak tu imam ni, hak ramai-ramai ni hak lebih besar lagi. Hilang dia. Itu sah. Jadi dia kira hak tu rakaat akhir dia. Apalagi ada hadis tu, ada hadis hak tadilah kita duk bincang faqdu tu. Satu. Yang keduanya, kalau kita pergi ikut tu imam tu niat gapo? Niat sembahyang jemaah. Pas kita ikut dia, tiba-tiba kita talak lain pula, niat lagu lain pula, niat zuhur pula, lagu mana? Itu dia panggil mukhalafatul imam, buat tak serupa dengan tu imam. Tak serupa ni panggil dia tak boleh, tak serupa, kena serupa belakang. Sebab tu dia tak boleh. Kalau orang dia orang ni nak semaya zuhur, kita nak pergi ikut dia, kita nak semaya apa-apa, tak boleh. Ataupun orang ni makmum, dia ikut tu imam tadi, kita mari, kita tak boleh nak semaya di belakang dia, nak buat dia tu imam, tak boleh. Bukan dia makmum, tadi dia niat sebagai makmum, macam mana dia nak jadi tu imam pula? Tak boleh bagi dia, tak boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak apa, nak kata tak apa. Mazhab Hanafi tak boleh. Kalau pergi orang tu jadi makmum, kita tak ada dengan tu imam, dia ni bangunlah pula tambah, kita nak pergi buat dia jadi tu imam, tak boleh. Mazhab Malik pun tak boleh juga. Sebab apa? Sebab tadi dia niat sebagai makmum, macam mana dia nak tukar dia niat sebagai tu imam pula je? Dia tak boleh. Sebab itu jadi bercanggah. Kalau dia tukar, maknanya dia canggah dengan tu imam dia. Tadi dia ikut makmum, ni jadi tu imam pula, mana boleh? Dia tak boleh. Dia kena serupa belakang, niat kena serupa, perbuatan kena serupa belakang, tak boleh tak serupa. Jadi hak ni masalah sembahyang jemaah ni pun lagu tu juga. Kalau kita buat zuhur jadi tak serupa lah, tu imam niat lagu lain, kita buat lagu lain, tu imam sembahyang 2 rakaat, kita sembahyang 4. Jadi dari segi perbuatan pun tidak serupa, dari segi niat pun tidak serupa. Kan Nabi SAW larang benar kan, makmum ni buat tak serupa dengan tu imam. Jadi bila dia larang tu kan, kalau boleh hak mana-mana boleh jadi macam canggah, jangan dibuat lah. Itu kaedah dia je, kaedah dia lagu tu.
Sebab apa? Sebab dia pegang dengan hadis yang lain, man adraka raka'atan minas salati faqad adraka. Jadi rakaatan tu setengah ulama kata sesiapa yang dah rokok dalam sesuatu semaya, bermakna dia dah lah semaya tu. Imam Abu Hanifah kata apa ya makna rokoknya? Rakaatan tidak semesti makna rokok. Sesiapa yang dah satu rakaat ni tidak semesti hak rokok tu, kata dia. Mana-mana bahagialah. Ma fatakum. Ma apa-apa. Apa-apa ni tidak rokok saja. Jadi asas lah 10 salat tu boleh lagi. Gitu pegangnya dia. Dia pegang dengan hadis tu lah. Apalagi ada pula riwayat berkenaan dengan jemaah tu khusus pula. Ni misalnya dia dalam muka surat 168 ni, kita tengok sini. Fihi dalilun ala anna man ala anna ma adrakahu al-mar' min salati imamihi huwa awal salat. Lianna lafz al-itmam ta'ala. Qala ibn qala at-Tibi wa huwa madhhab Ali wa Abi Darda qultu ilayhim. Ada bawah sekali perenggan bawah. Qultu qad ikhtalafa al-a'immah fi man adraka al-imam yawm al-jum'ah ba'da ar-ruku'. Jadi imam-imam berselisih pendapat tentang orang yang dah dengan tu imam pada hari Jumaat selepas rukuk. Misalnya dalam tasyahud kah ataupun dalam sujud sahwi. Tu imam sujud sahwi. Katakanlah sembahyang Jumaat, dia dah situ. Hal yabni alaihi al-jum'ah aw az-zuhr? Adakah dia nak tambah tu lepas itu sebagai jemaah ke zuhur? Qala Muhammad, anak murid Imam Abu Hanifah juga, dia kata yabni alaiha az-zuhra wa yusalli arba'an. Dia kena tambah sebagai zuhur dan tambah 4 rakaat. Itu anak murid dia, seorang anak murid dia. Qala al-Aini fi syarh al-Hidayah. Aini kata dalam syarah Hidayah, wa bihi qala Syafi'i wa Malik wa Ahmad bina'an ala ma akhrajahu ad-Daraqutni min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka min al-jum'ati rak'atan falyusalli ilaiha ukhra wa man fatathu rak'atan falyusalli arba'an. Dia pegang hadis, siapa yang dah 1 rakaat jemaah dia tambahlah seorang lagi. Sesiapa yang terlepas 2 rakaat maka hendaklah dia bersembahyang 4 rakaat. Ada riwayat Daraqutni. Itulah pegangan mereka ini. Abu Hanifah dan Abu Yusuf pula kata yabni 'alaiha al-jum'ah. Dia kena tambah sebagai jemaah juga. Walaupun dah tu sebelum salat sikit ya. Dia kena tambah sebagai jemaah. Wa yusalli rak'atayil jum'ah, dan dia sembahyang 2 rakaat jemaah. Dia pegang dengan mana? Pegang dengan hadis sahih as-sarih yang dikemukakan oleh Bukhari dan Muslim. Ia menunjukkan sesiapa yang fatahu syai'un min salatil imam wa adraka syai'an minha ayya juz'in kana fa alayhi an yutimmahu wa yaqdihi fa idza adraka fil jumu'ah at-tashahhud aw sujud as-sahw fa bina'an ala hadha al-hadith alayhi an yutimma al-jumu'ah wa yaqdihi. Itu maksud dia kata hak ni lah juga hadis hak ni Abu Daud ni, sesiapa apa-apa yang terlepas daripada dia, daripada sembahyang, fa'atimmu, kamu sempurnakan. Kata ada niat sembahyang gapo, niat sembahyang gapo, niat sembahyang jemaah, jadi sempurnakan sebagai jemaah lah. Dia pegang dengan hak tu. Dia pegang dengan hak ni. Sebab tu kalau kita pergi ke negeri-negeri luar, faedah besar lah kita belajar hadis ni. Kalau kita belajar fiqh saja, fiqh sama mazhab saja, kita pergi luar banyak kita tengok pelik-pelik, tak serupa lah dengan kita. Mulalah kita golek kepala, kita kata orang tak mengaji lah, macam-macam lah kita kata. Sebetulnya kita tak mengaji, dia tu mengaji dah cara dia tisa juga. Hak ni benda ni berlaku kepada anda sendirilah, pengalaman lah, ada pengalaman. Dia tanya satu keluarga tu, belah mana mandi junub kamu? Dia tengok orang sesak ni, tanyalah keluarga muka Islam juga, maya juga nak. Tanyalah ke mana mandi junub kamu? Mandi gitu kata dia. Apa? Kata dia sudah tak ada. Lepas tu keceklah sama-sama kita. Teruk orang sini. Dia kata, "Pak nak jadilah ke mana semaya? Dan moga mandi pun tidak sah. Mandi junub tak pandai."
Tidak niat mandi dulu, pakai mandi gitu. Jadi pasal kita tak tahu cara. Dia mazhab Hanafi tak niat pun, pakai mandi gitu, tak apa. Jadi supaya juga kan kalau kita pergi tempat jemaah dia, sana ni sebelah kita ni, nak baru mari sebelum salat tu imam. Lepas tu bangun 2 rakaat, lagu mana? Boleh jadi kita pelik. Sebenarnya bagi dia tak ada apa. Memang lagu tu. Memang buat 2 tambah 2. Bukan tambah 4. Banyaklah perkara-perkara yang kita tengok, mungkin terkejutlah kita. Kita terkejut. Kita ingat kan benda tu salah pasal kita tak biasa buat. Tiba-tiba dia buat. Misalnya kita tengok ada satu ketika dulu kebetulan tengok TV, boleh puasa rasanya. Tengok TV, dia tunjuklah hak luar negeri ni semaya. Hak tu pegang anak dia. Dukung letak atas ni. Bila dia rokok dia letak. Lepas tu dia bangun dia dukung pula. Tak atas bau. Tidak salah tu. Tidak salah. Memang boleh buat lagu tu. Memang boleh buat. Nabi SAW sendiri pun ada buat lagu tu. Tapi orang kita tak biasa buat. Orang kita kak, kalau nak sembahyang kak, rambat pergi jauh lah budak-budak dah. Jauh. Tak boleh sentuh. Jadi satu segi bagus juga cara dia tu, jadi mesra budak tu duduk beleka di sekitar kita, duduk sembahyang tu. Dari satu segi. Ialah dari satu segi lah, cuma tak tengok dari sudut lain lagi tu banyak pula lah kena tengoknya. Tapi nak rayaknya ada hak mazhab yang boleh lagu tu. Bahkan hak jalan pun ada. Jalan tu sembahyang tu jalan. Orang ketuk pintu rumah dia, betul lah pintu tu depan dia jalan, dia buka. Lepas mari pula undur pula mari. Itu pun ada. Tapi tak usah buat lah hak lagu tu maknanya jadi tidak khusyuk. Hak moleknya kena khusyuk. Biasa-biasanya kalau hak yang seumpama itu dalam mazhab Syafi'i pun dia kata hak ada lagu tu dia pakai untuk sembahyang sunat, bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni kena jagalah sikit, kena kemah sikit. Lepas tu babun fil jam'i fil masjid marratain. Kita berhenti sekat tu lah. Ini serupa dengan bab kemudian ni pula. Wallahu a'lam.